Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja bersama dengan saya untuk kongsi rezeki hari ini. Untuk video hari ini kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan macam mana kita nak trade menggunakan support and resistance advance. Sebab sebelum ni yang basic. Kalau basic kita just tengok, kita recap balik yang minggu lepas punya video ataupun video yang sebelum ni. Basic SNR kita akan tengok dekat, biasaannya dekat sideways lah. Kalau dekat sini kan, dekat sini sini sideways. Kalau dia macam ni kita panggil sideways lah. Okey, kita terang lah apa dalam market. Dia ada 3 trend je. Dia ada uptrend, ini trend yang sentiasa naik, itu panggil uptrend. Kalau dia tak naik, dia mendatar je, kita panggil sideways. Dia tak cenderung naik dan tak cenderung turun. Dan kalau dia turun macam ni, kita panggil dia downtrend. Alright, so untuk basic SNR, support and resistance, hanya orang kata valid ataupun boleh digunakan waktu dia sideways saja, ataupun dia buat correction, dia buat sideways sebelum dia nak tentukan perjalanan dia sama ada naik ataupun turun. Okey, so untuk sekarang ni Syah nak revive balik apa yang kita belajar ataupun Syah kongsikan di episod yang lepas. Untuk support and resistance kita cari sideways, iaitu market yang tak cenderung turun dan tak cenderung naik. Alright, so dia sampai sini dia naik balik, dia turun, dia sampai sini dia tembus, dia naik balik, turun. Ini bukan sideways lah. Alright, so kita nak belajar ataupun Syah nak kongsikan berkenaan dengan SNR Advance. Dia lagi susah sikit lah, dia complicated sikit. Yang mana kalau ikutkan, dia bukanlah berlaku dekat sideways, dia berlaku dekat sama ada time frame lah. Dia berlaku dekat uptrend ataupun downtrend, tapi permulaan dia akan berlaku dekat apa yang dipanggil sideways tadi. Okey, contoh, jom kita cari contoh. Allah Akbar, maafkan saya. Okey, kita cari contoh kejap. Kita buang dulu, banyak sangat ni. Tak nak ambil ni, susah nak faham. Saya bukan apa, saya kena cari yang senang nak nampak dulu. Allah Akbar. Bolehlah kat sini. Okey, kita ambil yang kat sini. Alright, so yang Syah cakap tadi, dia dekat sini. Tapi yang besar ni, takut korang tak faham. Syah cuba cari yang kecil sikit lah. Pergerakan dia semua laju guys. Kita tengok dekat tempat lain, dekat GBP USD. Bolehlah kita ambil kat sini je lah. Alright, Syah akan tunjuk. Okay, untuk melihat uptrend atau downtrend, dia akan break resistance yang sebelumnya ataupun support yang sebelumnya tu. Saya tak jumpa contoh yang sesuai lah untuk tunjuk dekat you guys. Takut nanti you guys, kalau dah lama dia senang nampak, tapi kalau waktu mula-mula ni kita nak tunjuk, takut ada yang tak faham, so agak susah untuk Syah nak terangkan. Alright, tak ada. Bukan tak ada, dia ada, tapi kedudukan dia macam tak cantik, susah nak terang. Okay, kita ambil ni lah. Right, okay, kita ambil atas ni lah. Kalau you guys tengok, dia daripada
ini dikira sideways juga sebab dia buat correction. Sebenarnya dia dari atas. Okay, so kalau dia dari bawah ni, contoh ini pun bawah ni kita boleh panggil dia sebagai support and resistance basic. Ini dia buat sideways sikit. Nampak? Dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. So dia buat correction sikit bawah, dia nak naik. Okay, dekat sini lah permulaan dia. Alright, yang ni bila dia dah tembus kat sini, right, you guys tengok, kita zoom sikit lagi. Allah Akbar. Alright, so tengok yang ni dia dah buat sideways sikit, tapi tak cukup lah. Biasa sideways dia panjang lagi, dia akan 2-3 kali sentuh ke. Tapi yang ni boleh dikatakan sideways juga. Dia naik, turun, dia naik, dia nak turun, dia naik. Yang ni dia dah break dah sikit. And yang ni dia buat correction dulu sebelum dia nak terbang. Alright, so dekat sini sebenarnya bila dia dah tembus sini, you guys boleh get ready untuk apa orang panggil standby untuk buy. So bila dah turun, dia dah jumpa support ni yang ni. Okay, saya nak tambah sikit. Ramai orang tanya-tanya, habis tu yang ni support ke? Ni support ke? Banyaknya support. Memang support banyak, support and resistance banyak. Setiap kali kalau nak tanda ni, ini support. Tapi bila dekat SNR Advance ni, dia akan ada support become resistant ataupun resistant become support. Dia macam ni. Nak terangkan ni, saya nak terang pun tak pandai juga, tapi kita kongsi lah. Okay, dia macam ni. Bila dia dah turun, ni dah jadi support. Alright, bila dah support, dia turun. Lepas tu yang ni dia naik, yang ni tak lepas. Dia tak lepas untuk tembus support ni. So dia jadilah resistant. Sebab tu yang ni support dia become resistant. Lepas tu dia turun kat sini, dia buat support kat sini, dia naik kat sini, tak lepas lagi untuk tembus support yang sebelum ni, yang dipanggil resistant. Alright, so dia turun sikit lagi, dia buat support kat bawah ni, and dia cuba lagi untuk tolak naik ke atas untuk tembus resistant yang ni. Alright, yang ni dikira resistant yang kuat ni, support yang kuat ni. Sebab resistant ni dia tak boleh tembus. Sampailah dia tembus sikit ni, dia buat correction, and barulah dia terbang menembusi resistant yang ni tadi, ataupun support yang sebelumnya yang kita panggil support become resistant. Dia dah break. Alright, setiap kali dia break, kebanyakan kalau break dia akan buat correction. So korang kena standby. Korang tak boleh tunggu bila dia break je korang terus nak buy. Nanti kalau korang buy kat sini ni, ui dia dah break, korang buy terus, nanti dia turun. Ini dah berapa kali compare ni kan. So ni baru naik. Korang tunggu dulu dia buat correction sampai lebih kurang resistant atau dua candle sebelum resist support bawah ni, baru dia akan naik balik, baru kau boleh letak buy. Okay, so yang ni bila dia dah jadi resistant ni, dia dah tembus. Nampak? Dia dah tembus. Dia akan naik and dia akan buat correction lagi. Ataupun dia retest. Dia akan pergi dekat resistance sebelum ni untuk dia membuat support. Alright? Ini nak menandakan dia dah nak uptrend. Kalau you guys tengok, yang ni kita panggil resistance become support. Resistance terdahulu, bila dah di retest dia akan jadi support, and support akan naik mencari resistance. Alright, harap you guys faham. Dia cari resistance, and resistance dia akan turun balik cari support. Dia nak buat support. Dekat mana support dia? Dekat resistance sebelum ni. Nampak ni? Ni resistance tadi. Alright, so ni dia sampai kat sini. Dekat sinilah yang korang kena buy. Bila buy, baru dia naik. Alright, so itulah dia. Itu yang jadi dekat uptrend. Support become resistant, resistant become support. Daripada sideways
Yang ni dia akan buat decision untuk ke mana, sama ada dia nak naik atas atau turun bawah. Tapi yang kalau kat sini kita tengok dia nak naik atas. Alright, so get ready lah. Yang ni kita buy sampailah dia ada buat satu correction yang besar. Kalau korang nampak macam ni, dia tengah buat correction dekat time frame yang lagi besar. Contohnya time frame 5 atau 10 minit atau 15 minit. Sebab kau nampak dia main jauh kan. Ini sideways. So dia buat correction ataupun dia buat sideways untuk dia tentukan dekat mana arah perjalanan dia selepas itu. Sama ada dia nak continue uptrend ataupun dia nak downtrend. Alright, dia banyak lagi sebenarnya. Kalau kita nak tengok supply and demand semua dia ada. Tapi yang ni kita cerita pasal support and resistance advance. Alright, advance sikit lah. Alright, so sama juga. Okay, yang ni tadi kalau kita tengok dia jadi uptrend. Ni uptrend kan. Okay, kita tengok downtrend pula. Dia dah jadi sideways macam ni, sideways, dia turun, dia tembus kat sini kan. Dia tembus support kat sini. So dia terjun. Dia naik balik untuk buat correction. Tengok, tak sampai pun lebih ke atas ni. Dia untuk buat correction daripada dia nak cari resistance dia. Dia pergi, dia cari dekat support dia sebelum ni. So macam tu je dia. Sebab tu dia jadi wave. Yang ni korang kena tengok selalu tau. Untuk korang faham semua benda ni, korang kena selalu bermain dengan graf dan juga graf lah. Kena main dengan chart. Kena tengok. Alright, so itu untuk pemahaman mula. And kita tak nak cakap banyak sangat, takut korang tak faham lagi. Kita try open position. Alright, so first kalau kita tengok, dia sekarang ni sedang downtrend. Alright, so kalau tengok sekarang ni pun dia masih lagi downtrend, masih lagi ada correction, turun bawah, naik atas. Dia jumpa ni masih lagi. Ini dia cuba untuk turun lagi, and dia dah cuba nak tembus apa tu. Jom kita try masuk $5. Kita pasang sell kat sini. Alright, kenapa sell? Kenapa saya pasang sell? Sebab yang pertama, dia dah melepasi titik support. Alright, ini support. Ini kali kebacaan saya lah. Support yang kat sini, iaitu resistance kat sini. Alright, yang resistance kat sini, dia boleh nak balas dengan yang dekat sini. Nampak? Yang ni support yang kat sini, dia naik, nak sampai sikit, dia turun. Alright, yang ni pun dia ada support dia dekat sini. Sini dia ada support kat sini. You guys kena rajin orang cakap tandakan Tengok anda kata yang ni tak profit, kita kena ni lah. Yes, profit guys. Walaupun tadi dia tak ni lagi, yang ni pun kita boleh letak sebenarnya. Ok, ni pun kita try letak satu. Sebab dia masih lagi hijau, dia bukan lagi, orang panggil, dia bukan lagi bearish. Sebab dia kalau ikutkan, mungkin dia nak turun. Sebab dia tak break lagi yang atas ni. So yang ni kalau dia dalam perjalanan nak break ni, kemungkinan besar dia akan terbang. Okey, untuk kita trade menggunakan SNR advance ni ataupun advance ni, kita kena tahu bila dia break, kita jangan follow dah. Kita jangan follow, maksudnya apa? Contohnya kalau ikutkan sekarang ni, kita kena sell kan. Alright, ini pun Allah saya ambil 10. Dah lewat sikit.
Alright, sebab selagi dia tak tembus yang ni, kita masih lagi boleh untuk sell. Tapi once dia dah tembus ke atas ni, candle ni dah menutup lebih daripada candle ni, kita kena stop trading ikut trend tu, ikut strategi tadi, and kita kena ikut trend dia. Mungkin kita kena tunggu dia retest, barulah kita buy, sebab dia kemungkinan besar akan ubah haluan untuk ataupun ubah trend. So tadi kita loss 5, so kita melakukan kompensasi dengan letak 10, and kita profit, kalau profit nanti 8, so kita ada profit $3 lepas tolak loss kita $5 tadi kan. Alright. Faham? Okay, itu satu. Kita tengok dekat lain pula. Kita tengok Euro USD kalau ada. Okay, Euro USD dia nak buat sideways. Ni sideways. Saya tak nak tunjuk sideways, kita dah belajar itu. Kita nak tengok uptrend ada tak? Ini nak trend tapi lambat. Trend, downtrend Ethereum sideways. Market. Lagi satu, kalau anda perasan shadow panjang-panjang, kalau ada shadow panjang-panjang macam ni, saya tolong elakkan trade di shadow yang panjang-panjang. Dia master saya cakap agak berisiko sebab agresif. Sideways, UK Ethereum mana? Semua okey. Tak naik lagi. Dah jauh ni. Okey. Tak apa, saya cari yang lagi senang untuk juga nampak. Sebab kalau untuk first ni, kita terus terang yang untuk nampak ni dia akan pening. So saya risau anda yang sedang menonton ni pening. Sebab saya first dulu pun dah faham pening. Tapi bila dah lama-lama kita dah try and error, kita dah cuba apa yang master ni nak sampaikan ni. Sebab sifu-sifu saya banyak daripada Indonesia. Okay, so ni kita nampak oh ini dah lama uptrend dia. So kalau uptrend kita tengok kat sini, uptrend dia bermula pada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni masih lagi uptrend. Oh, siapa masuk forex ni tinggi ni, banyak yang berapa pip ni. Alright, so kalau kita tengok kat sini, dia sedang buat correction sikit, maybe correction dalam time frame yang lain. Dia dah naik besar, dia turun, dia jumpa sini, dia naik sini. Okay, sini kita boleh letak ni sebab dia dah sentuh kat sini. So kita get ready untuk buy. Anda kata dia tembus nanti barulah ini dah tembus, kenapa dia naik balik? Ada sebabnya. Mungkin dia test 2 kali. Kalau dia test 2 kali, kalau yang ni tembus, kita kena tunggu dari test kali baru kita boleh sell. Yang ni kita kena buy. Alright, kita cuba buy. Alright, ini satu resistance sebenarnya. Ini resistance, and resistance ni dia become support kat bawah ni. Sama ada support ni akan bertahan ataupun dia akan buat retest dekat atas ni. Dia tunggulah. Ini pun boleh jadi juga. Ini pun adalah resistance yang paling tinggi. Okey, kita tunggu ada lebih kurang 30 saat lagi. Anda kata loss, kita kena melakukan kompensasi. Okey, dia macam gaya ni dia dah nak mengubah haluan. Sebab kalau kita tengok dah lama dah lama dia di atas. So once dia dah break, yes dia break guys. Okey, ini contoh yang saya nak beritahu tadi. Kalau dia dah break, kita kena tunggu dia datang sekali lagi dekat sini untuk kita letak sell. Sebab kalau kita terus letak sell kat sini, nampak dia terus naik ni.
Risau tak? And kita sangat risau juga kalau dia retest bukan dekat sini je, dia retest sampai kat sini. Lagi penat korang, banyak kan. So kemungkinan dia akan retest sampai kat sini je lah, saya rasa. Kita tengoklah kalau dia retest. Kalau dia terus turun ke bawah nanti, dia akan buat satu lagi retest untuk sampai ke sini balik, baru kita share. Kalau berani boleh je, kalau korang ada amount yang cukup untuk buat kompensasi, it's okay, boleh je follow, sell. Sebab bila dah downtrend ni, percentage untuk sell adalah tinggi. Tapi andai kata dia retest macam ni 1, 2, 3, 4, ini susah kat ni. Kalau anda kata Gojek kat sini 5, 6, 7, takkan 7 kali pun nak kompen, pening. Habis yang tu, yang sebab tu yang jadi bankrupt tu. Tengok tengok macam ni, dia naik lagi. Kalau kita sell ni teruk ni. Sebab tu kita kena tunggu dia retest dulu. Mungkin dia akan pergi dekat sini ataupun dia pergi dekat supply zone yang atas ni. Yang ni nanti dia akan masuk lagi supply zone. Okey, kalau anda nampak macam ni, kita dah boleh get ready dah untuk kompen sebenarnya. Sebab ini adalah satu momentum yang tinggi, dia macam mengejut. So lepas pada ni kita boleh cuba untuk sell. Sebab kebanyakan kalau momentum terus laju, next dia akan reversal. Itu pengalaman saya sebelum ni lah. Tapi kita cubalah tengok macam mana. Right. So lepas ni kita try masuk open position untuk sell. Alright, kita sell. Satu, kenapa tadi? Sebab saya cakap dia dah sampai kat sini, dia ada resistance dia. Yang ni pun yang kedua, sebab momentum dia kuat. Kalau dia pergi juga naik atas ni, nanti kita akan compare lagi untuk $25 ke 15, 25, 30 lah. Alright. Untuk next video, mungkin saya boleh cerita sikit lah, untuk bagi bunga-bunga sikit. Kita akan belajar trend line. Trend line ni yang akan letak ni. Itu adalah trend line. So kita loss, kita compare $30. Oh, ini satu lagi masalahnya. Okay, bagus. Jadi macam ni kita boleh cerita. Sebab ini juga perangkap yang biasa sangat terkena kepada semua trader-trader. Ini jugalah yang satu ketika dulu membankruptkan saya. Bukanlah bankrupt, tapi loss saya yang banyak sebab saya follow. Kita tak perasan percentage dia dah tukar. So sebab itulah saya, kalau saya trade, kebanyakannya saya akan pergi dekat pair yang orang cakap pair yang pair yang apa? Pair yang stabil. Sebab kalau ikut sini memang tak stabil, 30%. Tengok, kita profit tapi 30%. 30% guys, 30% $9 je. Mana kat sini kita rugi lagi, kita kena compare sekali lagi. So sebelum kita open position, untuk play safe, you guys baik trade di currency yang stabil saja percentage dia. Macam ni, 82 Euro USD dengan GBP USD ni biasanya akan stay lah. Tapi tengok yang lain ni 30% turun. Tu bahaya. Kalau kita compare, kita follow, first kita compare 80 lagi, third kita compare dah turun dah 30%. Itu yang sangat-sangat mengecewakan sebenarnya. Alright, itu satu. So hati-hati juga kalau siapa yang nak menggunakan teknik kompensasi, trade lah di pair yang kuat saja, pair yang dia punya percentage untuk profit tu adalah stabil. Setakat yang saya trade selama ni memang Euro USD dengan GBP USD je.
And kalau dia ada bagi goal tu selama 4 jam ataupun 6 jam 82% tu, kat itu kau boleh bedal. Tapi memang kena tengok market. Alright, so saya rasa itu saja untuk kita punya sharing hari ni berkenaan dengan support and resistance advance. Agak panjang video ni. Kalau korang ada apa-apa yang tak faham, boleh je cerita kat bawah, boleh je tanya dengan saya, and boleh juga join group WhatsApp, group Facebook dan juga group Telegram Colin Trade Real Malaysia. Alright, dalam tu kita akan cerita sikit lah. Saya suka kongsi, tapi kalau ada yang tak tanya, memang saya tak update lah. Cuma saya sekarang ni memang kat dah buat video dalam YouTube ni, saya lagi banyak berkongsi. Alright, so sekian saja daripada saya. Thank you so much untuk korang yang bersama dengan video ni untuk hari ni, support and resistance advance. Boleh try kat rumah, study, tak faham tanya, kita sharing-sharing, insya-Allah kongsi rezeki, ada profit ataupun ilmu kita kongsi bersama. Profit pun boleh kongsi juga, jangan risau. Alright guys, jumpa lagi. Bye bye.